Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi ke channel saya, Chai Shida Channel. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua, saya menunjukkan jam pukul 2.54 PM. Hari ini adalah hari Rabu. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda semua, kepada seluruh rakyat Malaysia, untuk bagi negeri Johor, sekolah kebangsaan pagi akan ada sekolah agama di waktu petang lah. Okay, kalau mana yang sekolah agama pagi, sekolah kebangsaan pada waktu petang. Okay, so anak saya ketiga-tiga semuanya sekolah agama di waktu petang. Okay, kita nak tengok ni anak saya, ni Ahmad Razik, sekolah agama darjah 1. Nampak dia tengah ada kelas online. Okay, nampak ni sekolah agama. Okay, serentak, tiga-tiga ni semua serentak ada kelas online. Okay, sama juga Ahmad Zikri. Zikri, nama mana ustazah yang ajar? Dia ada kawan-kawan dia lah. Yang ini Ahmad Hari Sayang, seorang agama darjah 3. Ini ustazah yang ajar lah. Ustazah yang ajar. Nampak seronok tak? Seronok tak belajar kelas online? Apa? Seronok tak belajar kelas online? Seronok. Okay. Wah, tensionnya. Kenapa lah tu? Kita tak dengar apa yang cikgu suruh. Tiba-tiba dia nangis. Stres ke? Tak tahulah tu. Kenapa Zikri? Kuis kat mana? Awak dengar lah tadi sudah cakap kuis kat mana? Dekat handphone mama cikgu tak bagi pun. Dekat dalam masuk ni. Dekat handphone tu lah yang awak dengar tu. Wah, yang ini tengah sibuk berbual dengan kawan-kawan. Kadang-kadang dia orang ni bila 1 jam, biasanya kelas 1 jam hingga 2 jam sekolah agama. Ada yang setiap hari ada kelas online sekolah agama, ada yang seminggu 2 kali. Okay, jadinya kadang-kadang bila dia orang duduk terlalu lama kat sini kan, dia orang duduk terlalu lama, nampak? Saya tunjukkan. Dia belajar pun dia sambil makan, nampak tu. Hari ni sekarang ni belajar subjek apa? Okay, dah start kelas. Kadang-kadang kita nak cakap dengan anak kita kena cakap macam dalam kelambu, slow-slow je cakap. Sebab kita tak tahu yang anak yang seorang tu tengah kelas online, tengah bercakap dengan guru dia. Nampak tu. Bila anak-anak saya stres ni, nampak ni. Dia tak perasan saya ambil gambar dia. Nampak tu. Dia stres tu agaknya. Dia matikan mood speaker dengan kamera. So cikgu tak nampak apa yang dia buat. So tapi kita kat rumah ni, ibu bapa nampak apa yang dia buat. Okay, dia tak ada. Dia pergi mana tu? Nampak? Nah, dia kacau abang dia. Nampak tu? Dia kacau abang dia tengah ada kelas online. Okay, dekat sinilah kiranya kelas online ni memang sangat bagus. Kelas online maksudnya bersemuka secara maya, di mana anak-anak ni dia dapat berjumpa kawan-kawan dia, dia dapat berjumpa dengan guru dia sendiri, dia dapat berkomunikasi. Maksudnya komunikasi walaupun secara maya tapi nampak depan mata sangat berbeza. Kalau kita menggunakan tak ada orang yang bercakap atau menunjukkan sesuatu yang maksudnya orang yang bercakap tu, maksudnya dari segi penjelasan, guru menjelaskan apa yang diajari dalam kitab-kitab, di mana kat situ pelajar lagi seronok, lagi suka. Macam anak saya, dia
start kelas 2.30, tapi pukul 2 dah ada depan laptop dah. Dia dah tak sabar nak jumpa kawan-kawan dia kat dalam laptop. Jadinya kita rasa macam sabar lagi, cakap sabarlah, belum lagi 2.30. Tapi sebab dia tak sabar nak tengok kawan-kawan dia yang kat dalam, itulah yang dalam Google Meet itulah. Itulah saya nak kongsikan dia punya keseronokan belajar. Okey, ini saya nak tunjukkan yang bagi anak saya yang sekolah di Sekolah Agama Taman Pelangi, Johor Bahru. Okey, nak tahu tadi kenapa Zikri stres? Nangis tadi tengah belajar kelas online. Dia tanya, kat mana kuis kat mama? Kat mana kuis mama kan? Saya tengok dekat handphone tak ada. Saya tengok dekat dekat handphone saya memang tak ada link kuis tu. Rupanya dekat handphone yang ada tengah kelas online ni ada link kuis tu. Nak tahu dekat mana? Dekat sini. So dia pun baru first time tahu, saya pun baru first time tahu. Okey, tak apa, kita sama-sama belajar kan. So dekat titik 3 button ni, dekat in call message. Okey, yang ini dah tadi Ustazah tadi tu ada bagi ni kuis, nampak ni kuis-kuis kat dalam ni dia ada bagi. So kuis tu dah bagi tepat dah habis waktunya, dah tutup. Jadinya tak dapat masuk. Macam itulah. Sampai dia stres, sampai dia nangis. Itulah kisahnya Mak Zikri. Sekarang dah okey tak Zikri? Dah tahu kat mana dah? Tahu dah. Dah tahu dah? Tak tahu. Sabar je. Tadi dia lupa nak tutup. Okey, tadi Zikri masa nak jawab kuis dia lupa nak tutup kamera. Dia kata lepas tu semua orang tengok dia kan. Baru perasan dia tak lupa nak tutup kamera masa jawab kuis. Okay, depan ni dia dah tutup. Okay. Dia dah nak start kuis yang seterusnya. Tunggu cikgu tekan start. Cikgu start dulu Tunggu cikgu tekan start. Okey. Okey. Mesti Zikri dapat. Zikri mesti dapat nombor 1 tau ranking. Boleh? Boleh lah dapat 1. Nampak cikgu dah. Ready. Okey, seronok tak belajar macam ni? Seronok tak? Seronok. Okey, cepat. Kuis. Okey, sini. Belajar kat bit ni. Dapur. Okey, go. Cepat Zikri. Nabi Muhammad terbahagi ada berapa bahagian? Ni laju. Alamak, Zikri lambat. Cepat Zikri. Pilih. Lambat dah. Wow, hebat. Baca sampai habis. Okey, nampak. Kuis tu dapat jawab bersama dengan guru dia. Guru dia bagi support, bagi kata-kata semangat. Jadinya anak-anak pelajar ni seronok sangat. Ya Allah, kalau saya time macam ni tak tahu nak kata apa kan. Kita nak tengok kuis. Kuis mana? Lambat. Mama ni. Tolong. Janganlah marah mama. Kan tadi awak dah belajar. Ni lah contoh masa kelas Google Meet ada kuis. So diorang terus jawab. Siapakah yang menjaga Nabi Muhammad selepas datuknya? Cikgu, saya tak tahu. Siapa nama dia? Abu Talib, pakcik dia. Betul. Okey. Nampak. Nampak? Nampak. Lambat. So semasa Saya nombor 9. Nampak lagi bang. Semasa kelas Google Meet ada kuis. Okey, cikgu akan pantau melalui kuis ni siapa yang pertama. Okey, soalan dia apa? Baginda mengembala kami di perkampungan mana? Yelah, penduduk Mekah lah. Takkan dekat Perak pula tadi tu. Nampak? Dia tak sabar. Nampak? Dia nak jawab. Dia kena jawab pun nak kena ada kita kan. Kena ada parents yang bantu. Tapi tak apa, bagi saya seronok. Okey, nampak? Dia jawab soalan. Apa yang berlaku ketika baginda berusia 25 tahun? Kali mana Khairi? Damia. Jejak. Afiq mana Afiq? Nampak? Dia jawab. Nampak nama dia? Nampak? Wisu. Dapat? Nombor 4. Nampak? Seronok tak?
kat sini seronok anak-anak belajar secara Google Meet dan sambil tu main kuis dengan pelajar tu sendiri. Dengan kawan-kawan dia, dengan guru dia. Sambil dia baca tu, nampak? Sambil dia baca tu, dia pilih kan. Okay, contohlah pilih. Tengok yang keberapa. Kita boleh tengok. Mak Zikri dapat yang keberapa. Okay. Okay. Dia akan ada ranking, okay? Yang pertama siapa, apa semua. Jadinya seronok. Bagi saya memang, anak-anak saya memang seronok lah belajar secara kelas Google Meet. Nampak dah keberapa Zikri? Nombor 4. Okay, macam tu lah. Aras belum lagi. Cikgu kena pastikan anak murid jawab kuis sampai ke ranking ke berapa, level ke berapa. Dua. Awak ranking yang ke berapa tengok? 3. Yang ketiga kepada 2 tengok. Anak saya dapat ranking ketiga kepada 22. Mak Zikri Zakuan. Nampak? Dia rasa seronok. Berbanding yang tadi dia nangis, dia tak tahu. Okay. You all boleh tengok menggunakan kaedah Google Meet ni, anak-anak memang tak boring sangat dekat rumah. Belajar secara online dan ada guru yang membimbing dia. Seronok tak Zikri? Seronok tak ada kuis macam ni? Lagi 5 minit. Tak seronok tak ada kuis macam ni? Okey, Mama tanya seronok? Seronok. Kenapa Zikri suka kuis macam ni? Dah tamat. Kenapa Zikri suka ada kuis macam ni? Sebab apa? Sebab best. Best. Ada kawan-kawan. Nampak cikgu tu jawab tak? Cikgu cakap Ahmad Zikri 1%. Tahniah. Nampak tak wajah anak yang suka? Tahniah Zikri. Nampak cikgu tu bagi sokongan. Nampak? Gitu, you all boleh tengok pelajar jawab kuis. Nampak? Nampak keterjaan dia sampai riak muka dia kan. Okey, selain daripada tu, kebaikan kelas Google Meet yang saya nampak bila cikgu buat kelas Google Meet dengan anak-anak, dia secara tidak langsung contohlah anak saya seorang agama yang darjah 3 tu, dia ada subjek contohlah akhlak. Okey, dalam masa sama anak saya yang 2 orang tu pun boleh dengar sekali. Dia dapat belajar sekali daripada dia tak buat apa-apa. Jadi dia secara tidak langsung sekali dapat belajar. Kadang-kadang saya buka speaker, saya mutkan dia punya speaker, kamera semua, dan kami sama-sama dengar, belajar juga. Saya, anak-anak semua, orang kata ambil peluang yang ada untuk belajar. Jadinya benda tu secara tidak langsung sama-sama juga dapat sama-sama belajar. Okey, itu yang saya nampak kebaikan kelas Google Meet lah. Okey, selain daripada tu juga anak-anak ni dia tahap persediaan dia sangat tinggi. Okey, contohlah hari ni cikgu dah bagi tahu Jawi dengan bahasa Arab. Okey, ustazah tu dah bagi tahu hari ni ada kelas Jawi dengan bahasa Arab. Jadinya anak-anak saya dah standby buku, dah standby apa semua. Jadinya dia dah tahu tajuk apa nak belajar. Okey. Jadinya dekat situ di mana anak-anak persediaan anak-anak kita tak perlu risaulah. Jadinya if kalau anak-anak tak faham atau apa semua, dia boleh secara tidak langsung boleh tanyalah sebab persediaan buku tu dah ada. Maksud saya yang saya maksudkan itulah persediaan pembelajaran buku tu dah ada. Just ada yang guru yang membimbing. Itu yang saya rasa dia punya kebaikan dia lah. Guru yang membimbing dan ada buku untuk rujukan. Okey. Dan saya nak bagi tahu juga kalau kelas Google Meet ni, kebanyakannya semua cikgu lebih kepada pendekatan komunikasi antara guru dan juga pelajar. Dan selepas saja habis saja aktiviti kelas,
online akan ada latihan. Latihan tu ambil dalam buku juga, dalam buku yang diberi oleh pihak sekolah lah. Jadinya tak susah pun. Maksudnya apa yang dia belajar dekat sekolah, apa yang dia belajar masa kat kelas online tu, latihannya ada dalam buku teks tersebut lah. Jadi memang saya rasa memang sangat mudah dan anak-anak mudah faham. Kita nak macam tu lah kaedah PDPR di rumah, dengan menggunakan Google Meet. Bukan apa, kadang-kadang bila contohlah menggunakan cara pembelajaran yang kita ambil daripada YouTube. YouTube tu kaedah guru mengajar tanpa ada komunikasi dengan pelajar. Jadinya anak-anak ni dia dengar saja guru tu mengajar, faham, walaupun dengan menggunakan kaedah yang diajar menggunakan buku teks, tapi dia tak dapat berkomunikasi, dia tak dapat berkomunikasi, tak dapat bercakap dengan guru dia. Ada yang saya tengok, ada contoh lah, saya mengambil contoh anak saya yang belajar di sekolah kebangsaan, di mana hampir 100% yang guru yang memberi kerja sekolah menggunakan kaedah PDPR ni, mengikut jadual, tidak ada gunakan komunikasi antara guru dengan juga pelajar. Tak ada. Kebanyakannya menggunakan kaedah ambil daripada YouTube, dan di-sharekan kepada pelajar, dan pelajar tu sendiri belajar nak faham macam mana nak faham kaedah yang yang nak diajar tu, faham sendiri. Kadang-kadang dia tak berapa nak dengar sangat, kadang-kadang dia tak fokus, sebab ialah tak ada komunikasi antara guru dengan pelajar. Jadinya dia main dan sebagainya kan, dia dengar-dengar macam sambil lewa, tak fokus. Tetapi kalau belajar secara ada guru yang membimbing, saya pasti pelajar lebih fokus, anak-anak lebih fokus, lebih faham. Itu sebenarnya yang kami parents yang mahukan macam tu. Sekurang-kurangnya adalah contohlah di sekolah kebangsaan, sekurang-kurangnya ada 2 jam atau 3 jam untuk anak-anak ni ada komunikasi, maksudnya belajar secara komunikasi lah, antara guru, pembimbing dan juga pelajar. Mesti nak kena ada. Sepanjang tempoh PKP ni, saya rasa anak saya untuk sekolah kebangsaan belum ada guru tu buat kelas secara Google Meet. Tak ada. Jadi anak saya kena faham sendiri, kena kena belajar sendiri. Nampak macam perbezaan, macam saya tak tahu macam mana dari segi guru tersebut. Jadi saya nampaklah perbezaan anak saya yang sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Persediaan dia macam kita nampak, kalau dia kata pukul 2.30, pukul 2 dah bersedia, dah solat, dah makan apa semua, dah sediakan buku, macam itulah. Tak sabar, keterujaan nak jumpa kawan-kawan, nak berkomunikasi dengan guru. Dia rasa tak boring, berbanding yang yang saya cakap tadi, menggunakan kaedah belajar melalui YouTube. Dia memang kadang tak faham, tak jelas, dan guru yang mengajar tersebut guru lain yang bukan guru tu sendiri yang diajar. Maksudnya kaedah yang saya nampak, tajuk yang dia belajar tu lebih sama dalam buku, cuma guru yang membimbing tu bukan guru sekolah tersebut lah. Itu yang saya nampak lah. Kadang-kadang dia tak fokus, dia memang banyak main lah. Banyak main, macam mana dia macam tak fokus lah, banyak leka. Kadang-kadang dia tanya kita balik. Itu masalahnya. Okey, itu saja saya nak kongsikan. InsyaAllah bertemu lagi. Okey, di sini saya nak bagi tahu yang mana saya cuma nak berkongsikan pandangan sajalah, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan sebalik datang daripada saya lah. Itu saja. Saya minta maaf kepada semua
kepada guru-guru mana yang terlibat untuk mendidik anak-anak dalam waktu PKP ni. Jadinya saya ingin mengucapkan tahniah kepada guru yang melaksanakan PDPR menggunakan kaedah Google Meet.